Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO hari ini, yang mana saya lihat di media, dia kata PH tiada sokongan Melayu, mahu elak PRU segera. Itu kata Presiden UMNO. Dan di Facebook dia kata membongkar mitos dan naratif banjir pembangkang. So, saya lihat ada 12 hujah yang dia keluarkan di sini. Yang mana yang pertama dia kata pembangkang semakin hangat menggunakan isu banjir untuk mengelak pilihan raya umum diadakan. Yang kedua, dia kata terdapat juga segelintir anggota kerajaan terpengaruh dengan dakwah ini tanpa menilai perspektif yang meluas. Yang ketiga, dia kata kebimbangan sebenar pembangkang ialah apabila pengundi Melayu yang mewakili populasi negara terbesar kurang minat untuk menyokong gabungan tersebut ketika gendang pilihan raya umum dipalukan ABN. PH hampir, yang keempat, dia kata PH hampir menemui jalan buntu dan tidak mempunyai pilihan. Selain memerlukan lebih banyak masa, dengan kata lain PH cuba membeli masa untuk melengahkan pilihan raya umum diadakan. Kelima, dia kata malah menurut sumber portal Malaysia Now, pemimpin gabungan ini diberitahu agar membangkitkan isu seperti bencana banjir dan kenaikan inflasi dengan harapan elak alangkah pembubaran parlimen dalam waktu terdekat. Keenam, dia kata malah portal tersebut menyatakan beberapa badan pemikir tugas untuk menjalankan pendidikan mengenai istimewa pengundi terhadap PH dan dijemput membentangkan penemuan mereka. Ketujuh, dia kata daripada pembentangan data daripada tinjauan berasingan tersebut didapati penemuan utama ialah sokongan Melayu terhadap PH berada tahap paling rendah. Kelapan, dia kata malah dikatakan tinjauan tersebut mendapati PH tidak ada mendapat lebih daripada 15% undi Melayu pada PRU ke-15 jika pilihan raya umum diadakan dalam waktu terdekat. Ke-9, dia kata dengan kata lain, keputusan PRU ke-15 tidak akan memihak PH disebabkan undi Melayu akan beralih arah kerana pemulihan dan kebangkitan UMNO. Yang ke-10, yang paling aneh, tidak pula dibentangkan fakta mengenai banjir dan strategi untuk menjangkiti rakyat ketika banjir melanda. Ke-11, tidak pula dibentangkan strategi menangani inflasi untuk Malaysia yang kini melanda seluruh dunia. Sebaliknya, pembangkang hanya lebih berminat untuk cuba memikirkan strategi untuk menang PRU daripada memikirkan masalah rakyat dan pemukiman tersebut. Ke-12, ini menunjukkan sikap sebenar pembangkang yang aneh. Terdapat sekutu UMNO masih lagi terpedaya dengan dakwah pembangkang tersebut, atau mereka sebenarnya ada motif yang sendiri untuk diri mereka sendiri untuk melengahkan pilihan raya umum yang sebelum ini musim ke-7 bermula. Jadi daripada 12 kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO ni, saya jawab satu persatu, yang mana saya rasa Presiden UMNO ni sudah kemaruk nak menang pilihan raya, dia kemaruk nak mengambil alih kerajaan. Dia merasakan bahawa jika BN menang pilihan raya, maka dia sendiri selamat, geng-geng kluster mahkamah juga selamat, Najib juga boleh dikeluarkan. Itu sebenarnya motif yang kita boleh lihat. Tetapi dia kata pembangkang hangat dengan isu banjir ni, dia tidak lihat ke sekarang ni dah pun musim hujan, yang mana ada sebahagian yang mana pun kita lihat seperti di Kedah dah pun banjir sehingga kan ramai yang terjejas. Itu sudah cukup lah. Presiden UMNO ni tak faham ke? Yang kedua, dia kata terdapat segelintir anggota kerajaan terpengaruh dengan dakwah dan perspektif yang meluas. Ini Presiden UMNO kena ingat, inilah salah guna kuasa yang digunakan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional dahulu. Yang mana kita lihat undi pos, pembangkang kena lihat. Undi pos itu, kadang-kadang kita tak mengundi pun jadi kekenangan kerajaan, terutamanya badan beruniform ni. Jadi ini digunakan Presiden UMNO sendiri. Kita tengok mana kem Wataniah. Inilah banyak mereka dulu menggunakan kerajaan. Kaki tangan kerajaan ni tak boleh berpolitik. Jadi jangan cerita dakwah dengan kerajaan lah apalah. Jadi tak ada kena-mengena dengan pembangkang. Hari ini kerajaan adalah pimpinan kamu orang sendiri. Kalau gagal dilihat oleh kaki tangan kerajaan, maka gagal lah. Tak payahlah nak menceritakan pengaruh kaki tangan kerajaan. Kaki tangan kerajaan tak boleh dicampur aduk dengan politik ni. Dah ada akta dia. Ketiga, kebimbangan sebenar pembangkang ialah apabila pengundi Melayu mewakili populasi negara kurang berminat. Tidak apa. Kalau kata tidak berminat, saya nak beritahu dekat UMNO, Barisan Nasional hari ini. Kamu setiap kali pilihan raya, setiap kali tengok tokoh yang sama. Itulah Zahid Hamidinya, Najibnya, atau geng-geng lama tu. Lepas tu kita lihat pemuda UMNO-nya pun tua. Kita lihat pembangkang, kita lihat DAP, pemudanya muda. Kita lihat PKR lagi muda. Kita lihat Amanah pun muda. Ketua pemuda kita.
Sedangkan UMNO nak melahirkan tokoh muda tak boleh. Sebab apa? Sebab kerakusan orang-orang lama ni. Jadi, kalau kata tidak ada pengaruhnya kepada orang Melayu, saya tak risau. Tetapi, yang saya tengok adalah logiknya, parti pembangkang, terutamanya PHS ni, terutamanya PKR, kita lihat, melahirkan tokoh-tokoh muda. YB Fahmi Fazil, Rafizi Lamli, Nurul Izzah, YB Nazmi, YB apa lagi, yang Johor Baru. Semua muda-muda. Jadi saya tak risau pun. Kalau kata pengaruh pengundi Melayu tu tak ada. Tetapi saya lihat tokoh-tokoh muda Melayu dinaikkan oleh pihak pembangkang. Terutamanya PKR. Ataupun Parti Amanah akan datang juga akan melahirkan. Begitu juga DAP. Lahirkan tokoh-tokoh muda. Yang kita lihat ada wawasannya. Bukan tokoh-tokoh lama yang main cerita politik macam Zahid ni. Jadi Zahid sendiri gagal. Tak berjaya melahirkan. Yang tinggal KJ je yang jadi YB. Yang lain tu, pemuda semua jadi walaon je lah. Cakap bombang-bombang bukan jadi YB pun. Jadi apa manfaatnya? Perhabiskan beras adalah. Itu jawapan saya. Senang je. Tak payah bimbang dengan kebimbangan orang Melayu ni. Orang Melayu yang sokong UMNO, kita lihat rata-rata tu, yang mereka fanatik tu, yang umur dah mungkin 60-70 je. Yang ke bawah ni, dah pandai berfikir dah. Yang dunia internet hari ni, tak payah kempen pun mereka tahu. Mereka tengok aja kita punya video ni. Ini betul. Macam tu. Bukan dia nak dengar ni. Apa yang Presiden UMNO ni nak kata. Dulu, waktu PRU ke-14. Semua analisa mengatakan PHS akan kalah. Rafizi kata menang. Menang. Apa dia nak cakap? Yang keempat, dia kata PHS sampai menemui jalan buntu dan tidak mempunyai pilihan selain memerlukan lebih banyak masa. Pilihan raya nak umum, pilihan raya nak jadi. PHS bukan kerajaan lah. PHS bangkang macam mana pun, kalau Perdana Menteri yang ada hari ini tidak unsurkan kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa nak bubar parlimen, dan Yang di-Pertuan Agong kata setuju, ya setujulah, agree lah. Bukannya PHS kerajaan. Kau nak bubar hari ini, walaupun kami kata tak boleh. Kalau Perdana Menteri daripada UMNO nak bubar, bubarlah. Apa nak salahkan PHS? Ini Presiden UMNO dah nyanyok. Tak ada fikir ke? Bukan PHS kerajaan hari ini. Yang kerajaan hari ini UMNO, Barisan Nasional bersama dengan Bersatu, bersama dengan PAS. Apalah Presiden UMNO ni? Merepek lah. Menurut sumber portal Malaysia Now, pemimpin gabungan itu diberitahu agar bangkitkan isu bencana banjir. Benda betul terjadi. Inflasi ini juga dia kata isu bencana banjir dan kenaikan inflasi. Dan elak sembarang langkah pembubaran parlimen. Kita merancang. Dan benda yang kita lihat adalah seperti banjir itu terjadi. Benda banjir itu dah berapa kali dah terjadi. Kita lihat inflasi yang rakyat rasa hari ini. Bukan perkara main-main. Memanglah rakyat bangkitkan, memanglah PHS bangkitkan. PHS itu yang bangkitkan perkara ini adalah kita akar umbi melihat bahawa benda itu terjadi dan akhirnya rakyat merungut. Ini adalah satu asas yang kita lihat, yang mana rungutan rakyat itu melalui wakil rakyat, yang mana wakil rakyat mereka adalah mungkin PKR, mungkin DAP, mungkin Amanah. Jadi rungutan ini akhirnya disuarakan oleh pemimpin Pakatan Harapan agar dapat segera ditangani oleh kerajaan. Jangan salahkan PHS. Kamu hari ini kerajaan lah, Presiden UMNO. Ya ampun. Ya, yang keenam, malah portal tersebut menyatakan beberapa badan pemikir ditugaskan untuk menjalankan penyelidikan mengenai setimbang pengundi terhadap PHS dan dijemput membentang kebenaran. Itu biasalah. Parti UMNO sendiri pun ada juga pemikir mereka. Parti apa-apa pun ada pemikir mereka. Takkanlah parti tiba-tiba je tidak ada apa dia mereka punya kajian apa yang patut kita lihat underground. Takkan tak ada. Itu tak jadi isu. Semua parti ada. Yang dia nak cari kesalahan PHS ni kenapa? Memang pelik lah. Ini yang ketujuh ni yang paling best ni. Dia kata, daripada data yang dibentangkan, tujuan berasingan didapati semua utama ialah sokongan Melayu terhadap PHS berada di tahap paling rendah. Saya dah kata, saya tak risau pun. Itu yang saya kata tadi itu. Kalau betul PHS itu mendapat sokongan yang paling rendah, tak apalah. Kamu bubar lah parlimen hari ini. Tak ada masalah pun. Kerajaan kamu sendiri. Dan yang saya lihat, PHS dah berjayakan melahirkan tokoh muda Melayu untuk memimpin negara ni. UMNO tak lahirkan. Tu, pemuda UMNO dah tua-tua. Tu, kita lihat pemuda UMNO. Apa yang berlaku dalam kita punya politik ni. Kenyataan pun merapu-merapu. Dah lah, yang tu.
Yang ke-8 dia kata, malah dikatakan tinjauan sebelum yang ke-8 ini sama dengan yang ke-7 tadi. Saya sudah jawab. Malah dia kata tinjauan tersebut mendapati PH tidak akan mendapati lebih daripada 15% pilihan di PRU ke-15 jika pilihan raya umum diadakan dalam waktu terdekat ini. Saya tak risau pun itu yang saya kata nombor 7 tadi. Yang ke-9 nih. Dengan kata lain, keputusan tidak memihak pada PH disebabkan pengundi UMNO, pengundi Melayu akan beralih arah kerana pemulihan kebangkitan UMNO. Pemulihan kebangkitan UMNO, UMNO pulihnya dari mana? Kes mahkamah melambak, pemimpinnya nak bertanding, masih lagi orang yang tu, yang ada kes mahkamah itu. Jadi pemulihan dari mana? Tak ada pun, kita tengok tukar ganti pemimpin UMNO tu, orang tu juga, orang tua tu juga. Jadi jangan cerita lah, merepek lah, pemulihan apa yang UMNO buat? Tak nampak pun. Dia cakap, yang ke-10, yang paling aneh, tidak pula dibentangkan fakta mengenai banjir dan strategi untuk menyantuni rakyat ketika banjir melanda. Fakta banjir, ini bukan fakta yang dikeluarkan oleh Pakatan Harapan. Apalah, Pakatan Harapan cuma memboleh menyuarakan. Yang nak buat ini kerajaan lah. Pakatan Harapan ini parti pembangkang yang tidak ada kuasa. Yang ke-11 dia kata, tidak pula dibentangkan strategi untuk menangani inflasi untuk Malaysia yang kini melanda seluruh dunia. Sebaliknya pembangkang hanya lebih berminat untuk cuba memikirkan strategi untuk menang PRU daripada memikirkan masalah rakyat dan pemukiman tersebut. Ini lagi satu. Presiden UMNO ni, sekarang ni kamu orang kerajaan. Kamu sibuk dengan suruh PH membentangkan strategi untuk menangani inflasi untuk negara, untuk Malaysia ni. Apa dia kuasa PH ni? Kalau macam tu, pecat Menteri Kewangan, ganti dengan Anwar Ibrahim. Jadi Anwar Ibrahim nanti boleh bentangkan strategi. Nanti kita bentangkan strategi, kamu sibuk pakai strategi PH. Yang mana UMNO Barisan Nasional ni tak pandai kerja. Lepas tu tostet idea orang. Itu. Fakta, sama juga dengan banjir ni tadi. Nak bentangkan fakta banjir. Kita dah ada menteri. Menteri itu bentangkanlah. Dia punya fakta dia untuk menyantuni rakyat. Apa guna menteri? Menteri makan gaji buta semua. Nombor 10 dengan 11. Dia punya soalan ni. Betul-betul membodohkan parti kerajaan yang ada hari ini. Kerana mereka lah kerajaan. Kamu orang lah bentangkan supaya rakyat dengar apa dia yang kamu boleh buat untuk menangani inflasi. Patutnya masalah ini, tu Menteri Kewangan yang ada hari ini. Menteri Kewangan ada 2 timbalan. Apa dia yang mereka buat? Makan gaji buta. Lepas tu salahkan pembangkang. Pembangkang bukan kerajaan. Inilah satu kepelekan yang ada dalam kerajaan hari ini. Yang ada kepada Presiden UMNO ini sendiri. Yang mana dia salahkan orang. Akhirnya dia ludah dekat langit, jatuh ke muka dia sendiri. Macam taik burung lah. Burung berak dekat atas tu, dia pun nganga mulut nak makan. Ini benda ni, apa nak tunggu pembangkang? Kamu kerajaan buatlah. Rakyat nak tengok apa dia yang kamu nak bentang. Strategi apa yang kerajaan nak buat hari ini. Suruh pembangkang buat. Bukan pembangkang ada duit. Bukan pembangkang ada kuasa. Lucu tak? Inilah saya kata. Ini pun ada hati lagi dia nak kata. Saya akan terperincikan lagi mitos dan dakwah naratif musuh politik kita. Dalam waktu terdekat. Tak payahlah kalau macam ni. Yang nak dibentangkan. Merepeklah Presiden UMNO ni. Baru aja lepas 40 kes. Ingat lepas semua. Kita tunggu lagi. Jadi tak payah nak bohong lah. Kalau macam ni lah. Cari lagi kamu punya PA yang hebat-hebat. Kamu punya kerani ke yang hebat-hebat. Untuk membuatkan kerja dakwah ni. Kerja yang kamu katakan mitos ni. Dakwah naratif musuh politik. Dia sendiri bentangkan benda yang merepek. Ini dia nak kata dakwah. Itulah. Mungkin kawan-kawan boleh buat komen nanti. Biar kita nak tahu lagi apa lagi komen tentang dia punya mitos dia ni. Nanti saya akan letak ke tepi ni untuk kawan-kawan baca apa yang dia kata. Ada 12 ni Presiden UMNO ni kata. Itu pencerahan saya. So jangan dia merepek. Dia nak salahkan pihak pembangkang. Sedangkan dia sendiri kerajaan. So sekian. Terima kasih.